Satu cerita lain. Penting tuan-puan menguruskan harta benda yang Allah bagi pinjam ke kita. Urus tu kena urus sampai kita fikir kalau kita dah mati. Sebab kalau kita tengok tuan-puan, khazanah negara yang tak diuruskan akibat daripada pemilik dah mati, itu berbilion-bilion. Tak dapat urus. Jadi harta baku. Kenapa? Tuan yang dia bagi pinjam lagi, yang Allah bagi pinjam ke dia tu dah meninggal. Tak diurus masa dia hidup. Biarlah mak tak nak kau bergaduh dah, abang tak nak kau bergaduh dah. Biarlah sampai bila. Bergaduh juga lepas kita mati. Ini saya kena cakap juga dengan tuan-puan. Maksud dia apa dia? Kau nak buat tanah pusaka ke, tanah apa ke, harta, walaupun kita katalah sikit banyak, golang 2 orang je pun buat apa maksud dia? Mana yang boleh dibagi-bagikan, bagikan. Terutama kalau kat Negeri Sembilan ni tanah dibagi penambang. Sebab apa? Kalau tak tuan-puan, urusan tu tak selesai. Lepas kita mati, sayang benda tak selesai. Ya, urus. Dah bagi-bagi dah. Memang bondo tu kena sungguh-sungguh sikit. Sebab apa? Bondo nak kena berkumpul di lipat tanah. Betul tak? Kes itulah yang menjadi tangguh. Kematian pun datang. Lepas tu apa yang berlaku? Bergaduh, beramuk adik-beradik. Sebab apa? Dulu masa Allah pinjamkan harta tersebut kepada kita, kita tidak uruskan. Macam mana setelah kita meninggal? Tak kata jangan pula keras hati, ustazah ni mentang-mentang nampak saya dah tua tu lah cerita tak. Ya, ustazah ingatkan diri sendiri juga. Sampai 8 tahun ni pun dah tua tuan-puan. Sama. Sebelum puan terbang hari tu, tengok balik mana wasiat, betul balik mana nak betul Kena. Sebab apa? Kalau tidak, kita tidak amanah menguruskan harta-harta yang Allah pinjamkan kepada kita. Milik tidak ada. Pemilikan yang sebenar adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diberi pinjam untuk uruskan dengan baik, dan menguruskan itu mendapat pahala. Dia mendapat pahala ibadah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang jaga hati nurani macam ni tuan-puan, dia tidak rakus, dia tidak tamak. Ya, insya-Allah semua inilah yang boleh menjadikan kita manusia yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa orang yang paling kaya yang kita kenal? Yang kita tahulah, antara lain adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Orang kata kalau cakap bahasa Jompolan, bapa kaya. Sekaya-kaya tuan-tuan sekalian. Kayanya Nabi Sulaiman, tapi dalam Al-Quran menyebut tentang Nabi Sulaiman sebagai hamba Allah yang sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa nama ayah Nabi Sulaiman tuan-tuan? Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam, Masya Allah, insan yang sangat bersyukur, yang ibadahnya disebut oleh Nabi SAW sebagai antara ibadah-ibadah yang terbaik. Puasa terbaik, puasa Nabi Daud. Qiyamul Lail yang terbaik, Qiyamul Lail yang dilakukan oleh Nabi Daud alaihissalam. Padahal dua insan, anak beranak ni adalah manusia yang Allah uji mereka dengan kekayaan yang luar biasa. Sangat luar biasa kekayaannya. Nanti kita share sama-sama bagaimana doa Nabi Sulaiman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang memohon agar Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan baginda, yakni Nabi Sulaiman alaihissalam, sebagai insan yang bersyukur. Takut dapat nikmat banyak-banyak ni, takut kita tak bersyukur. Nabi Sulaiman tuan-tuan sekalian, tengok tahap kekayaan Nabi Sulaiman pula, kalau boleh kita tengok-tengok sikit sebanyak. Nabi Sulaiman ni ada kuda, menurut riwayat tu lebih daripada 100,000 kuda. 100,000. Rasa populasi orang daerah Jempol pun tak tahulah.
Mana lebih banyak kuda Nabi Sulaiman tu gitu? 100,000. Kuda Nabi Sulaiman tuan-puan umpama macam bersayap. Sebab kuda yang sangat laju, macam boleh terbang. Masya Allah. Kalau nak diperhargakan seekor kuda, berapa ribu agak kuda yang boleh terbang berapa ribu? Kalau 50,000 darab 100,000 tuan-puan, berjuta-juta kalau kita nak nilaikan dengan wang ringgit. Jadi apa yang berlaku tuan-puan sekalian, Nabi Sulaiman sayang ambil-ambil kat kuda tu. Dirawat kuda tu, tengok, telek, rawat, ya, usap kuda tu. Lalu apa yang berlaku tuan-puan, dalam syariat Nabi Sulaiman ada solat juga, tapi tak sama macam syariat kita. Menurut riwayatnya solatnya pagi petang je. Cara wallahu a'lam, tapi adalah solat Jadi selalu solat yang pada waktu petang, ada beberapa kali Nabi Sulaiman lewat. Jadi Nabi Sulaiman tengok balik, apa yang menjadi sebab aku lewat. Ya, lewat semayang ni, lewat solat ni, apa jadi sebab? Maka bila dia muhasabah tuan-puan, dia dapati lewat itu tak sebab Ghalib menguruskan kuda. 100,000 banyak. Jadi apa yang Nabi Sulaiman lakukan tuan-puan? Dia nekat, kalaulah kuda ni menjadi sebab aku lewat menunaikan hak Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kuda-kuda ni aku kena hapuskan. Ada berani? Kereta ni menyebabkan saya lewat semayang ustazah, saya bagilah kereta ni kat ustazah. Ada berani? Jangan kata je tu ustazah tanya ustazah, ustazah berani tak? Kalau ustazah berani, kita orang ikut. Sama-sama penakut. Tak berani dia tuan-puan, dia nyobot nak cerita ni. Aku dapati kuda-kuda ini telah menjadi sebab lewatnya aku menunaikan hak Allah Subhanahu wa ta'ala, maka aku kena hapus kuda ni. Maka menurut riwayatnya tuan-puan, Nabi Sulaiman hapuskan kuda-kuda yang menjadi punca beliau lewat menunaikan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita kena faham, apabila seseorang itu meninggalkan sesuatu perkara kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan menggantikan kepadanya dengan sesuatu yang lebih. Itu kita kena faham. Siapa yang tinggalkan sesuatu kerana Allah, Allah akan gantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Masya Allah tuan-puan, benar Allah menggantikan kepada Nabi Sulaiman lebih baik daripada kuda-kuda tersebut. Agak apa pula ya, betul kan? Jawabnya adalah Allah menundukkan angin kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Daripada angin tu tuan-puan lebih laju daripada kuda. Nabi Sulaiman hanya perlu menghadap ke arah mana dia nak pergi. Kalau dia nak pergi sana ke utara, dia menghadap ke utara. Sepantas kilat angin, biiznillah hantar dia sampailah ke tempat destinasi yang beliau tuju. Kalau nak ke kanan, nak ke barat, nak ke timur, ngadap je lah. Sadap tak tuan-puan macam tu? Lepas tinggal lepas ceramah ni semua ngadap. Ngadap lah mana nak pergi. Yang nak pergi lumpur, tengok wes mana ke lumpur kan, ngadap sampai ke wes. Sadap tak? Weh, sadap tak? Tak ada lumpur nak pergi dosa sana. Mereka tahu. Ya tahu pergi Makkah, tahu pergi Madinah. Kalau macam itulah Allah bagi kita tuan-puan, angin ditundukkan untuk hantar. Jauh lebih laju daripada kuda bersayap. Payah naik kuda nak kena naik dulu. Kan payah ya kan? Ya, berdiri je. Zak, angin hantar. Subhanallah, tabarakallah. Demikian sekali Allah menundukkan segala makhluk untuk Nabi Sulaiman.
Allah beri kekayaan, kekuasaan. Kita tuan-puan, kok hebat mana kita, pengiring kita seorang ni, 2 orang yang pengiring. Tak ada sampai 50 orang tu marahlah orang, apa ramai mana pengiring ni, 40 dia bagi makan ke. Ya, contohnya lah kan. Tapi Nabi Sulaiman yang mengiringi, yang bekerja untuk Nabi Sulaiman, yang menjadi tentera upahan Nabi Sulaiman, tak cukup orang, jin. Jin tuan-puan. Oh ya Allah. Ni bukan nak kata apa, ada orang tu, kok ada lah dia ada jin seko, itu pun dah bangga dah. Yang main yang ada jin seko ni, itu khurafat dia tuan-puan, hati-hati. Tapi ni realiti masyarakat, ada orang kan, kok lah ada seko jaga kan. Wih, kau main sombong seko. Nabi Sulaiman seluruh jin dia tuan-puan. Apa yang perintah Nabi Sulaiman kan dibuat Allah tundukkan jin dan manusia. Bahkan boleh memahami bahasa-bahasa binatang, serangga. Tapi tidak menjadikan Nabi Sulaiman sombong kepada Allah. Tidak menjadikan Nabi Sulaiman lupa daratan. Bahkan merayu, merintih kepada Allah agar jadikan beliau hamba Allah yang benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa Nabi Sulaiman, tuan-puan boleh rujuk Quran dalam surah An-Naml ayat yang ke-19. Ya. Tulis An-Naml ayat 9 boleh. Datang di bulan 8 saya tanya, hafal tak cik? Doa Nabi Sulaiman, hafal. Baca cik surah An-Naml ayat 9 boleh. Bukan hafalan surah, ada hafalan doa tu. Ya, dekat dalam surah An-Naml ayat yang ke-19, Ustazah bacakan doanya. Bacalah doa ni tuan-puan, ambillah barakahnya. Mudah-mudahan kita juga menjadi hamba Allah yang bersyukur. Ustazah bacakan doa ni. Ustazah baca ayat penuh ya, ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fatabassama dhahikan min qawliha وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. Maksud doa itu adalah, ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Kau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan kebajikan yang Engkau redai, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh. Doa ni menggambarkan tuan-puan betapa tawaduknya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman dah diberikan kekayaan. Nabi Sulaiman diberikan keturunan yang baik, ayah Nabi Daud. Nabi Sulaiman diberikan kekuasaan, pengaruh di kalangan manusia dan jin dan binatang. Tapi Nabi Sulaiman masih berdoa supaya Allah masukkan beliau dalam golongan orang-orang yang saleh. Itu sangat tawaduk tuan-puan. Ada kita ni kadang-kadang ada ilmu sikit dah rasa kita lah orang soleh, orang kau ikut kita. Kau ada orang suruh kita doa-doalah biar Allah jadikan kamu orang soleh. Mana? Apa doa dia lah mana soleh dah. Orang lah mana ikut kita. Tengok bongkak ni, sombong. Padahal para nabi tuan-puan, para anbiya, banyak doa-doa dalam Quran kita dapati. Contoh Nabi Yusuf dalam surah Yusuf juga, ya Allah, jadikanlah aku termasuk dalam golongan orang-orang yang tawaduk. Orang bersyukur ni orang yang tawaduk, orang yang merendah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang doa yang hampir sama dengan ayat 19 ni tuan-puan juga ada dalam surah Al-Ahqaf ayat yang ke-15. Jadi tuan-puan boleh tengok dalam surah Al-Ahqaf ayat yang ke-15.
Juga doa Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya, yang hampir sama dengan doa yang dibaca oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, mohon agar menjadi hamba Allah yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam surah Al-Ahqaf itu disebut dalam konteks doa yang dibaca oleh orang yang berumur 40 tahun. Siapa sini 40 tahun ke atas? Angkat tangan lagi sekali sebelum makan romang. Ramai yang tak angkat lah, muda banget. 40 tahun ke atas. Ya dah panggil kicu pun. Ya tak adalah umur jadi kurang dah. Tak boleh umur kan ikut kicu pun. 40 tahun ke atas doa dalam surah Al-Ahqaf, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya an a'mala salihan tardah wa aslih li fi zurriyyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. 40 tahun ke atas. Ustazah dah 48 pada doa tu. Boleh rujuk dalam surah Al-Ahqaf ayat yang ke-15. Kalau doa yang ni doa Nabi Sulaiman dalam surah apa tadi? An-Namlu ayat yang ke-19. Sebab tuan-puan, nak jadi orang bersyukur ni kena dapat bantuan Allah. Kena Allah tolong. Kalau tak, kita salah pandang, kita salah dengar, kita salah sangka, kita salah rasa. Berapa ramai tuan-puan yang rasa tak bersyukur? Ramai. Mandang suami yang semua sana. Betul tuan-puan. Ada orang yang serang gosok belakangnya. Oh, perempuan lah. Berjalan dengan kita, musafir, dia suami isteri, sudah dah gosok belakangnya. Topuk-topuk sikit. Sabar kak, tenang kak. Lepas tu dah selontok dengan dia. Sebab apa? Dah berapa seminggu dah berjalan dengan dia ni, tak ada cerita lain, cerita ngondam lelaki je. Betul tak tuan-tuan? Ngondam lelaki. Kita kadang-kadang saja, ni contoh tuan-tuan nanya, abang mana kak? Nanya suami yang mana kan? Bang Haji mana kak? Tahu kita nanya tu biasa, nanya tu mana Abang Haji kak? Tak turun makan. Patut dah jawapan dia mudah kan? Dia dah banyak. Apa nama dia? Dia tak dapat. Tapi jawapan dia boleh. Ani nak ngobang dengan ustazah ni ustazah. Dia start cerita. Ani nak ngobang dengan ustazah. Inilah pengambil ni ustazah. Yang akak berbuku botol kat Andi ni. Panjang cerita. Jadi ustazah rasa bersalah nak tanya mana Abang Haji tak turun makan. Kalau dapat tarik balik, nak tarik balik. Sebab apa? Pertanyaan tadi macam-macam. Banyak macam-macam lah tuan-tuan. Sudah apa dia? Gosok. Kak sabar kak. Sebenarnya kita salah pandang. Kita salah rasa. Kek mata kita orang ni elok dah tu kak. Nak macam mana lagi? Dia polis mayang dah kan? Solat dia jaga dah tu kan? Nak macam mana yang lain? Yalah kalau boleh nak dia berjubah ustazah. Pula lah. Akak ramai tengok berjubah apa sarapan. Ya dia bukan ustaz. Jangan jawapan suami itu. Saya takut pakai jubah sarapan ustazah. Takut kau orang suruh ngajar kalau ustaz tak datang kan. Faham tak tuan-tuan? Dia salah pandang, salah rasa, salah dia banyak benar. Jadi tak puas hati tu. Nampak tengok ustazah tu atas. Tapi bersuara tak suara panjang. Kita nak dia pakai jubah. Kat situ pun jadi hati tu tak bersyukur tuan-tuan. Tengoklah. Dia ada bodoh kita boleh cakap elok, cakap elok. Dia sehat kita bersyukur. Bukan kena tolak dengan wheelchair. Kau berjumpa bukan wheelchair payah yo. Betul tak? Dia boleh berjalan sendiri. Alhamdulillah syukur suami kita sehat. Betul tak tuan-puan? Cara kita pandang tu, cara kita merasa, semua ni memang benda yang berat kecuali diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali Allah bantu kita menjadi hamba Allah yang bersyukur. Masya Allah.
dapat duduk kat tempat kita ni tuan-tuan, sangat bersyukur. Kita pergi tempat apa kita tahu.